إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح صاحب هذا الكتاب شيء لله ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi izin untuk kita mulakan satu kelas baru, kelas akidah di peringkat umum, menggunakan matan Al-Kharidah Al-Bahiyah karangan Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir rahimahullahu taala. Baik, matan akidah Kharidah Al-Bahiyah secara asasnya dia salah satu daripada matan akidah yang berada di bawah Madrasah Sanusiyah. Secara asasnya lah, Madrasah Sanusiyah diasaskan oleh Imam As-Sanusi rahimahullah. Ada keistimewaan dan juga ada khususiyah dia berbanding dengan kitab-kitab akidah sebelum dia, iaitu kurang ataupun tidak terlalu menekankan perbincangan falsafah dalam perbahasan dia. Jadi matan-matan ataupun ulama selepas daripada tu kebiasaannya, kebanyakannya mengikut tarik dia lah, mengikut tarik Imam Sanusi. Disebut sebagai Madrasah Sanusiyah. Sebelum tu ada Madrasah Ar-Razi, sebelum tu ada Madrasah Imam Haramain, sebelum tu ada Madrasah Imam Baydawi dan sebagainya. Jadi Kharidah Bahiyah ni yang ikut aliran ataupun jalanan cara pembawakan Imam Sanusi rahimahullahu taala. Dia memfokuskan kepada ilmu tauhid dengan makna yang akhas. Kalau kita bincang daripada istilah tauhid, ilmu tauhid ataupun ilmu akidah, dia ada dua ruang. Satu ruang yang besar, medan yang luas, satu lagi medan yang kecil. Medan yang luas disebut sebagai ilmu akidah ataupun ilmu tauhid dengan makna yang a'am, makna yang lebih umum. Itu membincangkan lebih daripada cara kita berinteraksi, kefahaman akidah kita menggunakan cara ataupun kefahaman yang sangat kuat membahaskan tentang falsafah lah, mantik dan sebagainya, makulat, mantik, falsafah dan sebagainya, masuk kalangan umur ammah dan sebagainya. Kemudian kita ada satu pengajian ilmu tauhid sebagai sejuzuk daripada ilmu tauhid yang a'am ni, disebut sebagai ilmu tauhid yang akhas, yang membincangkan tiga sudut lah, membincangkan tiga tajuk besar: uluhiyat, nubuwat dan juga sam'iyat. Inilah Imam Sanusi banyak menekankan kepada tiga unsur ni lah. Walaupun kalau kita tengok dalam kitab-kitab Imam Sanusi yang lebih besar macam Sanusi Kubra dan sebagainya, dia juga menyentuh tentang perbahasan falsafah tapi tidak terlalu pekat.
macam yang kita akan jumpa dalam mustasfa, macam kita akan jumpa dalam mawaqif, macam kita jumpa dalam maqasid dan sebagainya. Antaranya Kharidah Bahiyah ni lah, Kharidah Bahiyah, Jawharah Tauhid, yang main kendian ni, yang ulama-ulama yang selepas daripada Imam Sanusi rahimahullahu taala. Jadi kita pun tak tahulah tentunya nak baca cara lagu mana. Jadi kita try tengok kepada feedback daripada orang-orang yang ikut kelas ni. Kalau dia kata payah faham, kita akan kurangkan sikitlah dia punya tahap pengajian kita. Kalau kata okey boleh pi, kita kekalkan dengan cara biasalah. Pengajian matan untuk kuliah umumi ni dia kurang sesuai secara hakikatnya lah. Sebab bila matan khususnya dia ma qalla lafzuhu wa ma'nahu, sesuatu susunan yang sikit lafaz dia dan sikit makna dia. Jadi dia berhajat kepada huraian yang lebih panjang. Dia baik baca syarah lagi kalau untuk orang awam ni sepatutnya. Sebab dalam syarah dia perbahasan dia dah dihidangkan dengan tingkatan yang sepatutnya. Jadi kita ikut kerangka perbahasan syarah dah cukup. Kita tak payah hurai banyak bagi faham benda apa yang ada dalam syarah tu, clear. Tapi kalau dalam matan, lafaz dia ringkas sikit, makna dia juga sikit dan berhajat kepada huraian yang lebih banyak lah. Contoh kadang-kadang disebut sepatah ya. Sepatah yang disebut tu menyentuh satu tajuk yang besar yang perlu dihuraikan secara berperingkat. Sebab matan ni disusun matan khususnya untuk hafalan dan juga untuk kita pelihara asal-asal masalah, benda-benda maklumat-maklumat paling penting, intipati sesuatu isu. Jadi dia sepatutnya dihafal lah. Satu. Kemudian bila matan tu berbentuk nazam, dia payah sekali ganda lagi. Sebab bila berbentuk nazam, satunya keterbatasan cara untuk mengungkapkan satu isu. Kita sebab nak raikan kaedah bahar, arud dan khafiyah dalam susunan nazam, kadang-kadang tu diterbalikkan lafaz dahulu dan kemudian kadang-kadang tu ditukar kepada perkataan lain yang lebih sesuai kepada susunan, bukan sesuai kepada makna yang dikehendaki tak, tapi dia lebih sesuai kepada susunan bahar yang digunakan. Satu, kadang-kadang tu dia cuma dia sebut dalam satu bait, satu rangkap syair tu, kadang-kadang disebutkan 3 ataupun 4 masalah secara sekaligus. Jadi kita mungkin terpaksa gunakan 2 ataupun 3 sesi pengajian untuk huraikan satu bait tu saja. Maka dia lebih susah sebenarnya. Guna matan dah susah dah, guna matan berbentuk syair lagi susah. Jadi yang tu ada kala dia lebih senang lah. Ada kalanya satu matan kita boleh satu tajuk tu kadang-kadang dia boleh rangkum ke 4 ke 5 rangkap. Jadi untung tu lah. Sekali mengaji 5 rangkap. Tapi kadang-kadang satu rangkap tu perlukan kepada 3 ataupun 4 sesi pengajian. Dia kurang tentu pula. Jadi ada time kita boleh langkah banyak rangkap. Ada time kita akan sangkut pada satu rangkap pada masa yang lama. Jadi kita akan cuba sederhanakan lah, tak terlalu lama sangat sangkut dekat satu matan, dan kita akan cuba untuk tidak terlalu ringkas sampai tak sampai maksud yang dikehendaki oleh tuan nazam ni. Baik, tak apa, tu ringkasan untuk kita mulakan sebagai mukadimah ni lah. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa ulumi masyayikhina wa barakatihim fid daraini amin. Qala bismillahirrahmanirrahim, yaqulu raji rahmatil qadiri ay ahmadul mashhur bid dardiri, alhamdulillahil aliyyil wahidi al alimil fardil ghaniyil majidi, wa afdalus salati wat taslimi ala nabiyil mustafal karimi wa alihi wa sahbihi al athari لا سيما رفيقه في الغار. وهذه عقيدة سنية سميتها الخريدة البهية، لطيفة صغيرة في الحجم
lakinnaha kabiratun fil ilmi takfika ilman in turid an taktafi li'annaha bizubdatil fanni tafi wallaha arju fil qabulil amali wan naf'a minha thumma ghafarat zalali. Ini susunan nazam atas Bahar Rajaz dia panggil, iaitu ulangan mustaf'ilun sebanyak 3 kali pada setiap rangkap yang berulang sebanyak 6 kali lah, 3 kali pada rangkap yang pangkal, 3 kali pada rangkap yang kedua. Jadi 6 kali ulangan mustaf'ilun pada setiap rangkap dia, pada sadar dan juga pada ajaz, bait. Dia paling mudah untuk buat lagu lah, dan dia paling mudah untuk disusun perkataan di dalamnya sebab dia banyak baris. Dia mustaf'ilun yaqulu raji rahmatil qadiri ay ahmadul masyhuru bid dardiri. Dia lebih mudah lah. Sebab tu sebahagian ulama kata Rajaz bukan bahar. Rajaz tak dikira sebagai syair. Sebahagian ulama kata begitu lah. Perbahasan dalam ilmu arud. Baik, kata muallif rahimahullahu taala terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Yaqulu raji rahmatil qadiri ay ahmadul masyhuru bid dardiri. Pengharap rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi sepatutnya ada berkata tu, sepatutnya yaqulu. Berkata pengharap rahmat Tuhan yang Maha Kuasa ay ahmadul masyhuru bid dardiri. Tapi dia letak belakang lah, iaitu Ahmad yang masyhur dengan gelaran Ar-Dardir. Yaqulu berkata. Jadi susahlah kita nak sesuaikan susunan matan asal dalam bahasa Arab dengan terjemahan kita dalam bahasa Melayu. Kita perlukan olahan semula. Kalau tidak jadi penin. Bahasa Arab kita baca faham, mai terjemah Melayu tak faham. Jadi untuk terjemahan yang bahasa Melayu kita ni, kita olah bagi jadi mudah faham. Jadi kita baca tak bunyi pantun lah kalau bahasa Melayu ni. Yang Arab sajalah yang bunyi syairnya. Tapi terjemahan dalam bahasa Melayu dia tak bunyi pantun. Dia tak disusah untuk disamakan dengan bahasa Arab. Katanya pengharap rahmat Tuhan yang Maha Kuasa iaitu Ahmad yang masyhur dengan gelaran Ar-Dardir berkata. Gitu. Alhamdulillahil aliyyil wahidi al-alimil fardil ghaniyil majidi. Segala puji bagi Allah yang Maha tinggi lagi Maha esa, yang Maha mengetahui, Maha tunggal, Maha kaya lagi Maha agung. Baik, sebelum daripada kita masuk membincangkan tentang matan, seperti mana yang disebutkan pada awal tadi, yang akan dibincangkan dalam kelas kita ini ialah ilmu tauhid. Satu, disebutkan dengan beberapa nama lah, seperti mana yang disebutkan oleh ulama, kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan atas mulianya pemilik ataupun yang memiliki nama tersebut. Ghaliban, secara ghalibnya. Sebab kadang-kadang banyak nama tu menunjukkan atas benda tu tidak disukai pun dia juga. Kadang-kadang banyak nama menunjukkan atas benda tu benda yang dikasihi dia juga. Kadang-kadang banyak nama tu menunjukkan atas benda tu digeruni dia juga. Contohnya macam nama perang. Ada sejumlah nama bagi perang, harbun, ghazun dan sebagainya. Itu sebab dia menggerunkan. Jadi disebutkan, diungkapkan dengan banyak nama. Kadang-kadang disebutkan banyak nama tu menunjukkan kepada bahawasanya dia disukai. Jadi dia disebutkan juga dengan banyak nama. Kadang-kadang sebut lagu ni, kadang sebut lagu ni. Contohnya macam nama Arak bagi jahiliah. Disebutkan dengan banyak nama. Kadang-kadang benda tu benda yang tidak disukai. Jadi disebutkan namanya dengan cara yang berbeza juga. Sebab tak suka nak sebut nama asal ya. Contohnya macam kalimah haid. Darah yang keluar daripada kemaluan, daripada faraj seorang perempuan, ada banyak nama dia. Sebab dia benda yang tak disukai, banyak juga. Tapi nama-nama ilmu syarak, banyak namanya ialah kerana menunjukkan mulianya musamma, mulianya pemilik nama tersebut. Madlul bagi nama tu.
ghalibnya gitu. Maka yang kita masyhurnya disebutkan sebagai ilmu tauhid lah, ilmu tauhid, ilmu aqidah, ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu fiqhul akbar. Tu antara nama-nama yang ada yang masyhur digunakan untuk ilmu tauhid. Baik, tak apa, tak ada masalah situ. Jadi Nazim Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir rahimahullahu taala, Sayyidi Abil Barakat rahimahullah, memulakan dia punya nazam dia dengan bismillahirrahmanirrahim. Maklumlah dia sebagai iqtidaan bil kitabil aziz, kerana memulakan, kerana meniru aturan kitab Allah yang maha mulia, iaitu aturannya pada pada tertib susunannya, dipanggil atas tertib tauqifi. Susunan yang tauqif, susunan yang diajar oleh Nabi SAW kepada sahabat. Dia bukan mengikut aturan Quran dengan maksud tertib tanzili, sebab kalau ikut tertib tanzili dia kena mula dengan Iqra, sebab itu yang mula-mula diturunkan, yang mula-mula diwahyukan kepada Nabi. Tapi yang dimaksudkan mengikut aturan Quran dekat sini ialah tertib tauqifi, susunan yang telah diatur, yang telah diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat, berdasarkan kepada susunan yang dibawa turun oleh Jibril AS kepada Nabi. Mula dengan Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah, kemudian surah Ali Imran dan seterusnya. Dan setiap surah tersebut dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, melainkan surah At-Taubah. Maka mengikut susunan tu para musannif, para pengarang kitab kita yang ada dalam khazanah ilmu Islam juga memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Satu. Yang keduanya kerana mengikut sunnah fi'liyah daripada Nabi SAW dia juga, sebab telah sabit dalam hadis-hadis yang sahihah, surat-surat yang diutuskan oleh baginda Rasul SAW kepada para raja dulu-dulu dengan tujuan untuk menyeru mereka masuk Islam dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim pun dia juga. Jadi iqtidaan bil kitabil aziz wa bi sunnatihi al-fi'liyah sallallahu alaihi wasallam, juga kerana beramal dengan mafhum mukhalafah bagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' wa fi riwayatin fahuwa abtar wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah sahih Muslimnya. Dia menghukumkan dengan hasan hadis tersebut, iaitu setiap amalan yang ada nilai dalam agama sekiranya tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia umpama binatang yang putus ekornya, ataupun dia umpama sesuatu yang kudung tangan kakinya, ataupun dia seumpama sesuatu yang putus jarinya kerana penyakit. Atas beberapa riwayat yang berbeza, makna dia sama, iaitu qalilul barakah. Dia tidak sempurna. Walaupun dia sempurna secara zahir, tapi secara maknanya, secara hakikatnya dia tidak sempurna, sebab tidak dimulakan dengan nama Allah. Maka tu juga sebab kenapa dimulakan satu-satu penulisan dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebab nak ambil barakah daripada mafhum hadis Nabi SAW. Begitu juga kata Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, memulakan dengan bismillah ni juga masuk dalam satu bentuk yang disebut sebagai ijma' amali. Ijma' al-amali, ijma'ul amali, maksudnya kesepakatan perbuatan yang disepakati untuk dilakukan. Semua pengarang-pengarang, a'immah, para imam yang mengarang kitab sejak daripada dulu sampailah sekarang, sampai ke zaman Imam Ibn Hajar lah, dan sampai ke kita sekarang lah, semuanya memulakan penulisannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Al-Hafiz Ibn Hajar sebut, wa qad istaqarra amal al-a'immatil musannifin iftitah kutubil ilmi bil basmalah. Sungguhnya telah tetaplah, telah sabit amalan-amalan para imam-imam yang mengarang karya-karya mereka, bahawa memula mereka itu akan kitab-kitab mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka tu asas kepada meletakkan bismillah pada permulaan tulisan. Secara umumnya dia untuk menghasilkan barakah lah, secara umumnya macam tu.
Jadi kita pun tumpang juga lah benda yang sama lah. Kalau tulis surat ke, buat apa-apa ke, khutbah dan sebagainya, kalau yang tulis bismillah, kalau yang jenis kata bismillah dan sebagainya. Dia bukan saja-saja letak pada awal itu, dia ada alasan-alasan syar'i yang menyokong perbuatan tersebut dan dalil asal bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Baik, itu asasnya. Itu secara asas perletakan bismillah pada awal kitab. Cumanya ulama juga menyebutkan bahawasanya sepatutnya bagi setiap orang yang mula mempelajari ataupun memulai pengajian satu-satu bidang ilmu, sepatutnya dia kena membicarakan tentang basmalah berdasarkan maklumat yang sesuai dengan ilmu yang dipelajari. Contohnya Imam Bajuri sebut dalam kitab-kitabnya, Syekh Nawawi Banten juga sebut dalam kitab-kitabnya, disebut wa yambaghi li kulli syari'in fi kulli fannin an yatakallama bil basmalah, an yatakallama fi basmalah bima yunasibuhul maqam ri'ayatan li haqqil basmalah wa ri'ayatan li haqqil kitab. Imam Bajuri sebut sepatutnya bagi setiap orang yang memulai membicarakan, masuk belajar dan mempelajari satu-satu bidang ilmu, bahawa dia berbicara sedikit tentang bismillahirrahmanirrahim sesuai dan munasabah dengan ilmu yang akan dibincangkan. Ri'ayatan li haqqil basmalah, sebagai meraihkan hak bismillah sebagai pemula, dan juga meraihkan hak ilmu yang dia bakal pelajari, supaya dia tahu bahawasanya pada basmalah tersebut ada perbahasan-perbahasan yang boleh disesuaikan pada setiap bidang ilmu. Jadi kalau hak mengaji balaghah, dia cerita pasal balaghah lah, majasnya kok mana, dia punya mubalaghah dekat mana, dia punya badi' dia tang mana dan sebagainya. Kalau ilmu tata bahasa, dia cerita pasal tata bahasa lah, pasal apa kasrahkan baris hujung setiap kalimah dan sebagainya. Kalau cerita pasal fiqh, dia cerita pasal hukum lah, bismillah ada berapa hukum dan sebagainya. Kalau cerita pasal hadis, cerita tentang fadilat basmalah lah dan sebagainya. Kita nak membicarakan tentang ilmu tauhid. Tanggung. Kita nak membicarakan tentang ilmu tauhid, maka sepatutnya kita mulakan sikit perbincangan kita berdasarkan kepada disiplin ilmu tauhid secara asasnya lah. Asas saja. Maka bila kita sebut bismillahirrahmanirrahim, kita boleh pecahkan kepada 5 patah perkataan lah. Ba sebagai sepatah huruf, ismi kalimah yang kedua, Allah kalimah yang ketiga, Rahman kalimah yang keempat, dan Rahim kalimah yang kelima. Terjemahan dia dengan nama Allah lah. Terjemahan dia macam yang disebutkan dalam ni, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Dan kita takdir saya memulainya lah. Abtadi'u, takdir yang am. Abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita khususkan kepada kita punya situasi sekarang ni, naqra'u lah, aqra'u, kami membaca ataupun kami mempelajari. Nata'allamu bismillahirrahmanirrahim, kami mempelajari dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasihani, lagi maha mengasihani. Maka takdir yang seumpama itu untuk menyempurnakan hak ba sebagai huruf, sebagai kata hubung bagi kalimah. Bila sebut kata dia kata hubung, dia kata sendi, dia sepatutnya berada pada 2 kalimah lah. Dia sepatutnya berada pada 2 kalimah di celah-celah. Dia tak boleh ada pada awal sebab dia kata hubung, dia sendi tak boleh duduk tepi. Itu asalnya, itu asal huruf, asal konsep huruf. Tetapi bila kita dah dapat dah apa kata yang sebelumnya yang sesuai untuk diletakkan sebelum dengan nama Allah, kita letak sini, kita mula belajar, kita mula membaca, kita mula mempelajari dan sebagainya. Kita letak sini kalau yang makna am, kita memulainya lah. Itu dengan makna yang am, kita memulai dengan nama Allah. Maksudnya nabtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Ataupun kalau kita letakkan dengan takdir yang khas macam kita sekarang, naqra'u lah, kita membaca. Kita membaca dengan nama Allah. Ataupun nata'allamu, kita belajar dengan nama Allah. Jadi kalau tuan kitab kita ni Imam Dardir rahimahullahu ta'ala, diletak u'allifu lah, aku mengarang dengan nama Allah. U'allifu bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, yang tu
secara asalnya dia adalah perbahasan ilmu nahu, ilmu tata bahasa. Cumanya ba pada bismillah itu bila kita sesuaikan dengan makna kita yang nak belajar ilmu tauhid kat sini, ulama letak makna dia ba tu ada dua makna yang sesuai lah. Satu makna al-musahabah, ba lil musahabah, ba menyertai. Maksudnya bacaanku beserta dengan bismillahirrahmanirrahim. Dia panggil musahabah, menyertai. Dia ambil daripada makna suhbah, berkawan. Sini musahabah dipanggil musahabah ala wajhi tabarruk. Musahabah, berkawan itu, menyertai itu untuk mengambil keberkatan. Sebab kita tak sertakan bismillah pada setiap bait, kita sertakan bismillah pada mulanya, tetapi kita sertakan keberkatan bismillah pada setiap bait. Jadi ba lil musahabah ala wajhi tabarruk. Ba dengan maksud menyertai dengan tujuan untuk mengambil keberkatan. Situ satu boleh. Maksudnya abtadi'u, kalau kita kata mulalah, saya memulai musahiban bismillahirrahmanirrahim mutabarrikan bih. Saya memulai bacaan kitab ini berserta dengan nama Allah sebagai mengambil keberkatan daripadanya. Sebagai mengambil keberkatan daripada nama Allah. Satu. Boleh juga dikatakan ba tu sebagai ba lil isti'anah, juga dengan makna yang sama. Al-isti'anah ala wajhi tabarruk, meminta pertolongan atas jalan mengambil keberkatan daripada nama Allah. Maksudnya abtadi'u musta'inan bismillahirrahmanirrahim mutabarrikan bih. Saya memulai dengan memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, mengambil berkat daripadanya pun boleh juga, tak apa. Situ tu kita nak tahdid makna ba. Kalau kita lajak pergi lebih jauh seperti mana yang kita nak bincang, macam yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nasafi dalam tafsir dia, makna ba dia akan kembali kepada makna bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Dengan maksud denganku, kembali kepada Allah, ada apa yang telah ada, dan denganku, yakni dengan Allah juga akan ada perkara yang bakal ada. Tak apalah, tu dah ada perbincangan yang lebih dalam, perbincangan menunjukkan kepada makna isyari, tak payah pergi situ. Baik, isim. Kalimah yang kedua dalam bismillah, al-ism, al-ismi, bismillah, dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Isim kat sini maksudnya madalla alal musamma lah. Kita tak bincang isim daripada makna nahu dan sebagainya. Dia ambil makna asal bagi isim, iaitu madalla alal musamma, sesuatu yang menunjukkan atas pemilik nama. Maka bila kita faham takrif tersebut, kita maklum bahawasanya berdasarkan kepada takrif itu, nama dan tuan punya nama bukanlah perkara yang sama. Nama satu perkara, tuan punya nama tu perkara yang lain. Dipanggil al-ismu ghairil musamma. Ini salah satu perbincangan yang menjadi khilaf di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Qaul yang tahqiq ialah qaul Asy'ariyah yang mengatakan al-ismu ghair musamma. Nama bukanlah pemilik nama, nama lain, pemilik nama lain. Ini qaul yang tahqiq lah. Khilaf bagi Imam Ibn Fawraq dan yang sejalan dengannya Imam Abu Mansur Maturidi, Qadi Abu Bakar Baqilani, Imam Abu Ishaq dan Istiraini dan sebagainya, yang mengatakan al-ismu ainul musamma. Nama ialah diri pemilik nama. Masing-masing ada hujahnya yang sendirilah. Contohnya bila Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menyebutkan bahawasanya nama itu bukan pemilik nama, al-ismu ghair musamma, nama bukanlah pemilik nama, menunjukkan bahawasanya nama tu dia ada maknanya yang tersendiri, dan pemilik nama tu ialah sesuatu yang ditunjukkan maknanya oleh nama. Sebab tu baginya kita tak terbakar mulut bila mana kita menyebut kalimah api, sebab kalimah api bukan api. Kita tak kenyang bila menyebut kalimah makanan, sebab kalimah makanan bukanlah makanan. Lagi pula berdasarkan kepada beberapa firman Allah, Allah telah menyandarkan, menisbahkan beberapa nama pada dirinya, pada zatnya. Maka mana mungkin menisbahkan satu itu ialah dirinya sendiri, mana mungkin menisbahkan diri Allah kepada diri Allah. Maksudnya nama dengan Tuhan punya nama bukan benda yang sama. Contoh macam qul ud'ullaha aw ud'ur rahmana ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Serulah, berdoa, panggillah dengan nama Allah.
Panggillah dengan nama Ar-Rahman. Apa saja nama yang kamu panggil, maka bagi Allah itu beberapa nama yang indah. Maka bila Allah nisbahkan beberapa nama bagi dirinya, bagi zatnya, menunjukkan nama tersebut bukanlah diri Allah lah. Nama bukanlah diri pemilik nama. Nama tu satu makna yang berbeza, pemilik nama tu mewakili makna yang berbeza. Cuma ikatannya, dilalahnya ialah dilalah dengan maksud tunjukkan. Satu nama dia menunjukkan kepada makna, makna tu tuan nama. Jadi pemilik dengan barang tak samalah. Kita dengan kereta bukan sama, kereta milik kita samalah. Nama milik Tuhan. Maka nama dengan Tuhan sebagai pemilik bagi nama benda yang berasingan. Sebab kadang-kadang pun ada nama yang tidak ada musammanya. Macam yang Allah sebut dalam Quran, mengkisahkan tentang nama-nama Tuhan, nama-nama sembahan yang disebutkan, yang diungkapkan, yang diseru oleh jahiliah-jahiliah yang terdahulu. Kan apa nama Allah sebut, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Nama-nama Tuhan yang kamu seru dan yang kamu sembah itu hanyalah nama yang kamu sendiri namakan, dan bapa dan keturunan kamu, usul asal-usul kamu yang menamakan sesuatu tersebut dengan nama tersebut. Padahal sesuatu yang kamu sembah sebagai Tuhan tu bukanlah Tuhan pada hakikatnya. Maka nama ada, pemilik nama sebagai Tuhan tak ada. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Maka nama dengan pemilik nama bukan perkara yang sama. Satu perbahasan. Kemudian ada juga perbahasan, tu satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan nama ialah tuan nama. Antaranya pendapat Al-Imam Ibn Faraq rahimahullahu ta'ala, juga bersandarkan kepada beberapa ayat Quran lah. Contohnya bila Nabi sebut, bila Allah sebut dalam surah Al-Waqi'ah, apa nama, fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Maka kita tak bertasbih kepada Tuhan. Dalam Quran sebut bertasbihlah kepada nama Tuhanmu. Dalam surah Al-A'la, fasabbih isma rabbikal a'la. Bertasbihlah kepada Tuhan, kepada nama, dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Dan bila Nabi sebut, contohnya bila dalam kita punya ucapan dalam sembahyang kita yang diajarkan oleh Nabi tak sebut sabbihisma rabbikal a'la, sabbihisma rabbil a'la, dak. Nabi sebut Nabi sebut subhana rabbiyal azimi tanpa menyebutkan ismi. Dan dalam Quran sebut sabbihisma rabbikal a'la. Tapi kita sebut dalam sembahyang yang diajarkan oleh Nabi SAW, subhana rabbiyal a'la tanpa isim. Macam tu juga dengan kalau dalam surah Al-Waqi'ah, sabbihisma rabbikal azimi, fasabbih bismi rabbikal azimi. Tapi yang kita sebut dalam sembahyang yang diajarkan oleh Nabi, subhana rabbiyal azimi. Maka seseolahnya menunjukkan bahawasanya ismi rabbi dengan rabbi itu benda yang sama. Jadi situ ada khilaf lah. Tapi khilaf itu kata Imam Razi khilaf lafzi saja. Perbahasan ni panjang lah, berdasarkan kepada beberapa hujah yang ada, dihimpunkan secara mudahnya, ulama himpunkan secara mudah. Kalaulah melihat kepada nama itu menunjukkan kepada tuan punya nama, bila kita sebut nama tetapi yang dimaksudkan ialah pemilik nama, maka dia benda yang sama. Tapi kalau melihatkan kepada nama tersebut mewakili satu makna, dan makna itulah yang ditunjuk dengan nama tersebut, maka dia dua benda yang berbeza. Satu penunjuk, yang kedua yang ditunjuk. Isim ialah penunjuk, musamma ialah yang ditunjuk, maka dia dua benda yang berbeza. Tapi kalau melihat kepada makna, melihat kepada sudut, nama yang kita sebutkan, yang kita maksudkan ialah pemilik nama, maka dia benda yang sama. Bila kita sebut kata saya nak nasi, kita tak minta kalimah nasi yang kita order, kita minta diri nasi. Makna nasi yang kita order kalau pergi kedai makan, nak makan apa? Nasi goreng. Dia bukan tulis nasi goreng dia bagi kat kita, tak. Kita bukan nak tu, dia pun faham kita bukan nak yang tu. Kita nak nasi dalam pinggan, betulnya boleh makan lah. Maka daripada sudut pandang yang macam tu, nama dan tuan punya nama ialah diri yang sama. Isim dan musamma benda tulah. Tapi kalau kita melihat kepada isim ialah penunjuk bagi musamma, maka yang satunya penunjuk, yang satunya ditunjuk, maka dia dua nama yang berbeza, dia dua benda yang berbeza. Tu sikit perbahasan tentang isu isim dan musamma yang dikhilafkan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Perbahasan yang lebih panjang lebar
Boleh tengok dalam kitab-kitab yang secara khusus membincangkan tentang ikhtilaf baina Asy'ariyah wal Maturidiyah lah. Ada kitab-kitab khusus membincangkan tentang benda tu. Tak apa, selesai. Kemudiannya Allah, bismillahi, Allah, kalimah Allah, nama bagi zat, dia panggil alamun lizzati alwajibil wujudi almustahiqu li jami'il mahamid. Lafaz Allah ialah nama alam, ialah nama bagi zat, bagi satu zat yang wajib ada. Alamun lizzati wajibil wujudi, satu nama bagi zat yang wajib ada. Al-mustahiqi li jami'il mahamid, yang berhak, yang memiliki semua kepujian. Tu ta'rif bagi Allah lah kalau kita nak katakan secara mudah. Tapi yang betulnya macam yang disebutkan oleh Imam Bajuri tak. Ta'rif bagi Allah ialah alamun lizzati saja, nama bagi satu zat, stop. Macam yang disebutkan oleh Imam Baihaqi rahimahullah dalam Al-Asma' wa Sifah, Ismul Jalalah, iaitu lafaz Allah satu-satunya nama Allah yang menunjukkan kepada diri zat tanpa mengkhususkan pada mana-mana sifat. Berbeza dengan asma' yang lain, berbeza dengan nama-nama Allah yang lain, dia ialah nama Allah dengan sudut yang khusus, dengan tunjukan yang khusus. Bila kita sebut kata contohnya An-Nafi', yang memberi manfaat, dia nama Tuhan tapi menunjukkan kepada arah manfaat. Bila sebut kata Al-Qadir, yang maha berkuasa, maka dia nama Tuhan tapi melihat kepada sudut adanya kuasa pada zat Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut kata Al-Alim, yang maha mengetahui, nama Tuhan tapi melihat kepada sudut yang khusus, iaitu adanya ilmu pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah, dia nama yang menunjukkan kepada makna zat tanpa mengkhususkan pada mana-mana sifat. Sebab tu dia lafaz yang jami'. Dia menghimpunkan keseluruhan mana nama bagi Tuhan, nama bagi zat. Itu dia bukan nama bagi zat dengan tunjukan kepada makna-makna tambahan yang hadir dengan nama tersebut. Tu yang disebutkan oleh Imam Baihaqi rahimahullah dalam Al-Asma' wa Sifat. Satu nama khusus lah. Cumanya sebab bila mana zat Allah tu kita tak dapat nak ketahui secara hakikat tentang diri zat Allah Subhanahu wa taala, maka diletakkan sifat tambahan untuk membantu kita mengepung makna Tuhan dengan makna yang tepat. Sebab tu ditambah sebagai alamun lizzati wajibil wujud. Al-wajibil wujud tu sifat untuk mentakyinkan zat. Zat yang mana? Zat yang wajib ada. Zat yang wajib ada. Apa maksud zat yang wajib ada? Maksudnya ialah zat yang tidak menerima ketiadaan. Tidak secara sediakala, tidak secara selama-lamanya. Zat yang mustahil berlaku tiada kepada dirinya. La azalan wala abadan. Secara azali pun tak mungkin tiada, secara abadi pun tak mungkin tiada. Maka tu makna wajibul wujud. Kita akan bincang dalam sifat wujud nanti, insya-Allah. Dan juga wajibul wujud al-mustahiqu li jami'il ibadah, yang layak untuk semua sifat-sifat kepujian. Maka ni maksud Allah secara mudah lah. Yang maksud Allah secara mudah. Maka menyebut lafaz Allah walaupun secara tunggal sah lah, berdasarkan kepada fahaman yang macam ni. Dipanggil zikir tunggal, zikir mufrad tu sah. Dia bukan tak ada, mana ada. Allah nama bagi Tuhan, dia lah tu. Betul? Takkan salah kot menyebut nama Allah. Tu daripada sudut salah dan betul lah. Daripada sudut adakah sabit daripada Nabi atau tidak, tu suku. Tapi daripada sudut salah atau betul, tak salah. Sebab dia ada makna. Dia bukan tak ada. Dia tak mesti digabungkan dengan mana-mana. Tak mesti digabungkan dengan akbar contohnya. Tak mesti. Sebab lafaz Allah tu sendiri ada makna. Dia bukan lafaz muhmal macam Zaidun yang diterbalikkan. Zaidun yang diterbalikkan, Zaid ya dal, tukar jadi dal zai, dal ya Zaid jadi daizun. Memang muhmal, tak ada makna. Tapi Allah secara sendirinya dia ada makna. Makna ni zatun alamun ala zati al-wajibil wujud al-mustahiqu li jami'il mahamid. Tu makna bagi lafaz Allah.
Jadi menyebut Allah maksudnya kita menyebut sesuatu nama bagi zat yang maha sempurna, pasti tak ada makna. Jadi nak kata salah tak salah dah. Keluarlah daripada permasalahan salah atau betul. Masalah yang keduanya, sama ada dia warid daripada Nabi ataupun tidak, tu perbincangan yang panjang yang telah diselesaikan oleh alim ulama kita. Tengok perbahasan sana secara mudahnya, bolehlah cara mudahnya. Kalau kita masuk dalam perbincangan tu jadi lambat lagi. Cuma daripada asalnya sah ataupun tidak sah. Sebab nama Allah dia ada maknanya yang khusus tanpa perlu digabungkan dengan kalimah yang lain. Warid ataupun tidak daripada Nabi itu perbincangan yang panjang. Boleh ataupun tidak, hasil pahala pun tidak, tu juga perbincangan yang panjang. Secara mudahnya kita ringkaskan, ada pahala, tu je, cukup lah. Nak lebih khusus kena tengok dalam perbahasan yang telah diselesaikan pun oleh ulama-ulama kita. Tak payah duk mereka ambil dah, mudah. Baik, selesai. Ar-Rahmanir Rahim, yang terakhir, yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Kedua-dua sifat ini sifat bagi Allah lah. Allah yang maha pemurah, Allah yang maha mengasihani. Kedua-dua sifat ini berasal daripada kalimah rahmah. Kalimah rahmah, apa dia makna rahmah? Rahmah ialah, disebutkan ta'rifnya oleh ulama-ulama kita, rahmah ialah riqqatun fil qalbi taqtadi tafaddula wal ihsan. Satu belahan dalam hati, riqqah, satu rasa, satu kenipisan dalam hati lah riqqah. Dia riqqah ni apa nama, lawan bagi kental, dicayang, asal makna lah. Sebab kita sebut raqiq. Raqiq ni satu yang cair, lembut lah asal makna dia. Satu kelembutan, sebab tu ulama kita terjemah dengan satu kelembutan, sebab dia lawan bagi kerah, dia lawan bagi ghilaz. Jadi bila sebut riqqatul qalbi, maksudnya kelembutan hati, hati yang lembut, taqtadi tafaddula wal ihsan. Yang hati yang lembut tersebut menyebabkan tafaddul. Orang yang memiliki hati yang sebegitu, dia akan tafaddul, dia akan mengurnia, dia akan memberi, dan ihsan, dia akan berbuat baik. Ni asal makna bagi rahmah. Ni asal makna bagi rahmah. Dia riqqatun fil qalbi taqtadi tafaddula wal ihsan. Satu kelembutan di dalam hati yang menyebabkan memberi dan juga berbuat baik kepada orang ataupun sesuatu yang dirahmati tersebut. Tu asal makna dia. Cuma makna yang sebegini mustahil atas Allah Subhanahu wa taala. Sebab mustahil Allah ada hati. Makna rahmah ialah kelembutan hati. Adakah dia sifat Tuhan? Tak. Kalau dengan makna tu tak, bukan sifat Tuhan, sebab Tuhan tak ada hati. Makna rahmah itu dia ada mabda' dia ada infial dia ada cetusan dia sesuatu yang bertolak, yang bertitik tolak daripada kelembutan hati. Kelembutan hati itu yang menyebabkan seseorang itu memberi dan berbuat baik, dengan hasil adanya sifat lembut hati itu pada satu-satu zat tu. Maka dengan makna rahmah yang sebegitu mustahil ke atas Allah Subhanahu wa taala. Ini asalnya. Jadi bila kita sebut kata Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dengan makna yang sebegitu mustahil. Bila mustahil, dia ada makna yang lain. Makna yang lain ya. Makna yang lain, apa nama, yang perlu kita halusi makna dia. Ini salah satu daripada kita punya ni lah, salah satu daripada kita punya sistem ataupun cara kita mengaji kitab ni. Kita akan cuba untuk memberikan setiap satu perbahasan tu makna yang paling tepat supaya kita dapat ambil asal usul sesuatu perbincangan. Kita dah banyak hilang asal usul perbincangan, yang tinggal cuma natijah, yang kadang-kadang natijah tersebut membahayakan. Asalnya dia bagus, dia natijah daripada satu perbincangan yang panjang lebar, yang ada akarnya, cuma yang kita nampak cuma buah dan rantingnya, tapi berpaut pada ranting tersebut boleh menyebabkan membahayakan diri sendiri. Jadi kita cuba kembalikan kepada asal baik, nak tengok balik akar dia duduk tang mana. Benda ni Allahumma salli alaihi wasallam, benda ni diberikan peringatan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya. Dia kata antara musibah yang berlaku dalam ilmuwan dan juga masyarakat Islam ialah bertukarnya makna yang asli, makna yang hakiki kepada makna yang lain.
Makna yang asli itu tidak lagi digunakan. Makna yang difahami secara tepat itu tidak lagi digunakan. Yang digunakan hanyalah makna yang diambil daripada makna yang asli. Dan makna yang diambil daripada makna yang asli itu kadang-kadang membahayakan. Bila kita lajak ataupun bila kita tukar dengan lafaz yang lain yang menunjukkan kepada makna yang sama, dia bahaya. Dia tidak memberikan maksud seperti mana yang dikehendaki oleh syarak. Imam Ghazali bawa dalam Ihya, bawa 5 contoh lafaz. Lafaz ilmu, fiqh, tauhid, tazkir ataupun zikir, dan hikmah. Ini lafaz-lafaz antara 5 lafaz yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam Ihya-nya, yang telah berubah maknanya daripada makna yang wujud pada zaman salafus salih, yang wujud pada zaman Nabi SAW dan qurun yang terbaik. Kemudian sampai di zaman Imam Ghazali, makna tu dah berubah. Ilmu yang difahami pada zaman salafus salih bukan lagi ilmu yang difahami pada zaman selepas dia. Fiqh, tauhid, zikir dan juga hikmah yang difahami pada zaman salafus salih bukan lagi makna yang difahami dengan oleh orang yang ada pada zaman Imam Ghazali rahimahullah. Dan Imam Ghazali sebut kiahlah atas perkataan-perkataan yang banyak berlaku musibah seumpama tu. Banyak musibah-musibah tu. Dan kita benda tu berlaku dalam kita punya ni lah, berlaku dalam kita punya dunia ilmiah kita sampai kelar berlaku. Orang-orang yang bertanggungjawab untuk mengajar gagal untuk mengesan kata akar tersebut, dan orang yang menerima pengajaran daripada pengajar-pengajar tersebut terdedah pada risiko untuk salah faham dan tergelincir daripada landasan yang sebenar. Banyak contoh dia. Dalam setiap bidang ilmu ada contoh-contoh ni, kan? Kalau dalam fiqh contohnya masalah beranak. Masalah beranak dan gugur contohnya. Kita kira kalau tak cukup 7 bulan 8 bulan tu kira gugur lah. Padahal dalam ilmu fiqh ada 6 bulan tu dah kira beranak. Kandungan yang lahir daripada ibunya selepas daripada usia kandungan itu mencecah 6 bulan dah lazah, dah beranak walaupun baru 7 bulan. Tapi kita masih lagi sebut 7 bulan tu gugur. Anak dia gugur. Berapa usia kandungan anak dia waktu gugur tu? 7 bulan. 7 bulan tak gugur dah, Syekh. Tapi kita masih menggunakan kalimah gugur. Apa implikasi dia? Berubah hukum. Sebab bila gugur, ibu tu tak wajib mandi janabah, mandi wiladah. Tapi kalau beranak, ibu tu wajib mandi wiladah. Itu salah satu benda yang berubah. Itu dalam fiqh lah. Dalam tasawuf contohnya, istilah-istilah yang digunakan lari daripada makna yang asal. Contoh macam kalimah zuhud. Zuhud kita biasa terjemahkan dengan benci kepada dunia. Tak. Betul lah makna benci kepada dunia tu, tapi bukan dengan makna yang selapis lagu tu. Benci kepada dunia, dia hasil daripada kefahaman yang kedua daripada makna asal bagi zuhud. Apa maksud makna asal bagi zuhud? Tidak meletakkan dunia ke dalam hati, di dalam hati. Dan zuhud ialah tidak memasukkan cinta dunia ke dalam hati. Maksudnya dunia cuma diletakkan pada tangan. Ini bahasa yang digunakan oleh alim ulama kita. Dunia diletakkan pada tangan. Setengah bahasa sebut dunia diletakkan dalam kocek baju, dalam paket, tak dimasukkan ke dalam hati. Jadi benda yang tak dimasukkan ke dalam hati maksudnya benda yang tidak dicintai. Sebab benda yang kita cinta saja yang kita buah hati. Benda yang kita tak cinta, kita tak buah hati. Lazim daripada tak cinta, dia boleh diterjemahkan dengan benci. Benci dengan makna tak cinta, dengan maksud tak buah hati. Bukan benci dengan makna benci. Bukan benci dengan makna benci ya, bukan. Tak, dia benci dengan maksud tak cinta. Dipanggil lawan dengan makna yang akhas. Kalau kita mengaji mantik tak, dia ada naqid musawi, dan dia ada naqid yang akhas minal musawi. Kan? Putih lawan dia bukan hitam. Putih lawan dia tak putih. Dan salah satu daripada makna tak putih tu baru hitam. Nampak? Kan? Duduk lawan dia bukan berdiri. Duduk lawan dia ialah tidak duduk. Dan salah satu bentuk tak duduk tu berdiri. Jadi kita shortcut terus. Duduk lawan dia berdiri. Putih lawan dia hitam. Tak cinta dunia, sebab kita tak masukkan ke dalam hati zuhud, maksudnya tak cinta dunia, kita ringkaskan terus kepada makna benci dunia. Tapi bila kita terlupa akak ni, maka benci dunia diterjemahkan dengan
benda lain. Benci dengan makna benci lah. Dia macam kita kata ni lah, saya tak suka makan tom yum contohnya. Dia tak suka makan, bukan maksud dia tak boleh makan. Bukan maksud kalau tom yum ada depan mata dia tak makan, tak. Dia cuma dia prefer benda yang lain. Contoh kalau ada tom yum dengan gulai, contohnya dia akan ambil gulai, dia tak akan ambil tom yum. Dia tak ada rasa menyesal pun kalau tak rasa tom yum tu. Tu maksud dia tak suka. Bukan dia tak makan. Maka benda tu berlaku. Sama lah istilah zuhud, maksudnya tidak memasukkan dunia ke dalam hati. Kita translate secara mudah maksudnya benci kepada dunia. Dengan maksud tidak memasukkan dunia ke dalam hati sebagai sesuatu yang dicintai. Jadi lawan bagi cinta benci. Sedangkan lawan bagi cinta ialah tak cinta. Yang salah satu bentuk tak cinta tu benci. Tapi kita translate terus kepada tak cinta dengan makna benci, maka zuhud maksudnya benci dunia. Nampak lari. Bila kita apply dan bila kita gunakan, kita surahkan kefahaman tu dengan melupakan akar yang asal, maka dia akan lari daripada makna asal yang dikehendaki. Tu dalam ilmu tasawuf. Dalam ilmu tauhid sama, ni salah satu contoh lah. Masalah Rahman dan Rahim. Asal maknanya dia benda yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh. Ada banyak lagi contoh yang lain. Allah tu Allah tersenyum, Allah gembira, Allah sedih, Allah sunyi, Allah marah, Allah ketawa, Allah terhibur dan sebagainya. Maka benda-benda tersebut merupakan lafaz yang mustahil ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab benda-benda tu, sifat-sifat tersebut ialah sifat-sifat yang berasal daripada hati. Maka dia bukan sifat yang ada pada Allah, sebab Allah tidak memiliki hati. Jadi dia ada makna lain. Cuma makna lain tu kalau kita tak dapat akar permasalahan macam mana yang boleh digunakan kalimah kasih dan sayang kepada Allah dan kalimah-kalimah yang lain kepada Allah ni, maka kita akan tenggelam. Kita akan tergelincir daripada landasan. Sebelum dia ada maksud ni, contoh bila disebut iradah maksudnya kehendak. Sifat iradah contohnya maksud dia kehendak. Allah berkehendak. Maka kehendak bila kita sebut kehendak, kita boleh dapat beberapa makna daripada kehendak yang kadang-kadang salah makna tu bila kita guna. Contohnya kehendak dengan makna berhajat. Bila kita sebut saya berkehendak kepada RM100 sehari, kehendak jugalah. Tapi kehendak tu bukan diambil daripada makna iradah. Kehendak tu diambil daripada makna berhajat. Bukan hak tu maksud iradah Tuhan. Bila kita sebut kata Tuhan maha berkehendak, contohnya Allah mengkehendaki bahawa menjadikan sesuatu, bukan bermaksud Allah berhajat untuk menjadikan sesuatu. Maha suci Allah daripada berhajat kepada sesuatu. Jadi kehendak dengan maksud menentukan, kehendak dengan maksud memilih. Ni kehendak Tuhan, maksudnya ni pilihan Tuhan, ni ketentuan Tuhan, ni kehendak Tuhan. Itulah. Jadi bila kita keluar daripada susunan yang sebenar yang menatijahkan suatu istilah, maka dia menyebabkan kita lari daripada makna yang dikehendaki yang sebenar daripada syarak. Sama macam sini ya. Kembali pada masalah kita. Ar-Rahman Ar-Rahim di salah satu daripada lafaz-lafaz yang mutasyabihah. Lafaz-lafaz yang ada syubhah, yang ada keraguan, yang ada kesamaran. Sebab dia berasal daripada makna cetusan dalam hati yang menyebabkan seseorang yang ada cetusan tersebut akan berbuat baik kepada orang lain. Sebab dia ada sifat rahmah dalam hati dia ada kelembutan hati tersebut. Maka sifat tersebut mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita guna juga sabit dengan Quran. Siapa yang menafikan Rahman dan Rahim dalam Quran kafir sebab memang ada dalam Quran pun. Jadi macam mana kita gunakan makna dia? Kita guna secara makna lazim. Kan? Dia ta'rif yang kita bagi tadi, cetusan dalam hati rahmatun fil qalbi, satu, taqtadi tafaddul wal ihsan. Kelembutan dalam hati yang menyebabkan memberi dan juga menganugerahkan dan berbuat baik. Maka dia ada dua juzuk. Satu dia panggil mabda', permulaan, cetusan. Yang kedua hasil daripada cetusan dia panggil ghayah. Dia ada mabda', cetusan, dan dia ada ghayah, hasil daripada mabda'. Maka dalam ta'rif kita tadi, kita ada mabda' dan kita ada ghayah. Taqtadi riqatun fil qalbi itu mabda', pemula, cetusan dalam hati, kelembutan dalam hati. Kemudian daripada mabda' tersebut dia ada ghayah dia ada natijah dia. Kelembutan dalam hati yang mengakibatkan memberi dan juga berbuat baik.
Maka ghayah ni yang diambil kepada makna Rahman dan Rahim. Dan ulama sebut dalam satu kaedah, Imam Bajuri sebutkan dalam Tahqiqul Maqam, disebut kullu ma istahala itlaquhu alaihi subhanahu wa ta'ala bi'tibari mabda'ihi yajuzu itlaquhu lahu ta'ala bi'tibari ghayatihi. Itu penting istilah tu. Setiap perkara yang mustahil diletakkan pada Allah berdasarkan mabda', sah disebutkan kepada Allah berdasarkan kepada ghayah. Jadi berdasarkan kepada mabda', sifat rahmah mustahil bagi Allah, tapi boleh dikatakan pada Allah melihat kepada ghayah, natijah daripada mabda'. Jadi makna-makna mabda' tu digugurkan sebagai sifat Tuhan, dan makna natijah tu diletakkan pada Tuhan. Maka tidak ada kelembutan hati pada Tuhan. Yang ada pada Tuhan sifat Rahman dengan Rahim, dengan maksud Tuhan memberi, Tuhan berbuat baik. Sebab tu diterjemahkan makna Rahman itu ialah al-mun'imu bi jala'il ni'am, Tuhan yang menganugerahkan dengan nikmat yang besar-besar. Nampak? Tu dia punya susunan dia. Ni dia punya akak dia. Macam mana dalam kitab kita jumpa al-mun'imu bi jala'il ni'am, ghayah daripada riqatun fil qalbi, yang mustahil bagi Allah. Sebab setiap yang mustahil bagi Allah berdasarkan mabda', maka dia sah digunakan pada Allah, sah diitlakkan ke atas Allah berdasarkan kepada ghayah. Macam tu juga dengan redha. Satu sifat dalam hati. Apa maksud redha? Tuhan anugerahkan syurga. Bila Tuhan redha pada satu hamba, maksudnya Tuhan menganugerahkan syurga pada dia. Apa maksud murka? Maksudnya diazabkan dengan neraka. Dan Tuhan itu syakur, yang sangat bersyukur. Allah terima kasih kepada dia. Tak ada. Dengan maksud Tuhan memberi lebih daripada perbuatan yang hamba lakukan. Balasan yang diberikan lebih banyak daripada nilai perbuatan yang hamba lakukan sebagai ketaatan. Maka dia ada makna syukur dekat situ. Seolah kita lah, kita berterima kasih ke orang tu, dia bagi kat kita satu-satu pertolongan, kita bayar kat dia lebih balik budi, dia panggil. Maka dia menunjukkan rasa terima kasih kita kepada dia. Lebih. Macam-macam tu juga dengan makna syakur bagi Tuhan. Dengan maksud Tuhan memberi lebih dari, Tuhan membalas perbuatan hamba lebih daripada perbuatan yang dilakukan. Hamba buat sikit saja, Tuhan balas berkali ganda. Maka tu makna syakur. Halim. Apa maksud halim? Halim maksudnya Tuhan yang tidak tidak menentang, tidak memberikan reaksi apabila disakiti. Dia tidak bertindak apabila disakiti. Itu asal makna bagi halim. Kita sebut kata lambat marah. Bahasa kita sebut halim ialah lambat marah. Orang buat apa, orang sakitkan kita, orang sakitkan hati kita ke fizikal kita, kita tak balas. Itu maksud halim. Mustahil bagi Allah lah. Mana ada siapa nak menyakiti Tuhan? Mustahil Tuhan disakiti. Tapi yang dimaksudkan dengan halim ialah Tuhan tidak menyegerakan mengazab hamba-Nya, melainkan bila sampai masa yang telah ditentukan. Itu makna halim. Ini kata dia sesuatu yang mustahil pada Allah bi'tibarin mabda', berdasarkan kepada sumber permulaannya, harus digunakan pada Allah, harus disebutkan sebagai sifat Allah berdasarkan kepada ghayah. Ini penting untuk kita tawakal. Imam Bajuri sebut kullu ma istahala itlaquhu alaihi subhanahu wa ta'ala bi'tibari mabda'ihi. Setiap perkara yang mustahil disebutkan kepada Allah berdasarkan kepada mabda', yajuzu itlaquhu lahu subhanahu wa ta'ala bi'tibari ghayatihi. Maka harus sah disebutkan sebagai sifat Tuhan berdasarkan kepada ghayah. Maka sifat Rahman dan Rahim yang mabda'nya mustahil bagi Allah, sebab rahmah itu maksudnya cetusan dalam hati, mustahil bagi Tuhan, sah disebutkan sebagai sifat Tuhan berdasarkan kepada ghayah, iaitu Ar-Rahman al-mun'imu bi jala'il ni'am, war-Rahim al-mun'imu bi daqa'iq ni'am. Tuhan yang menganugerahkan dengan nikmat yang besar-besar, Rahman, dan Tuhan yang menganugerahkan dengan nikmat yang halus-halus, yang seni-seni. Itu makna Rahim. Itu asal dia. Jadi benda-benda tu yang kita akan cuba kupah dalam pengajian kita lah, supaya kita dapat makna yang betul. Daripada makna yang betul itu barulah kalau kita olah lagu mana pun jadi. Kalau kita cuma dapat natijah tu saja tanpa kita tahu macam mana natijah tu hasil, silap olah dia akan jadi ngarut, silap olah dia akan jadi sesat, silap olah dia akan jadi bahaya. So jadilah bila sebut kata berkehendak tu dengan makna berkehendak, dia akan boleh, dia bukan boleh, dia boleh tergelincir kepada makna berhajat.
Sedangkan berkehendak itu dengan maksud menentukan ataupun memilih. Ni kehendak Tuhan dengan maksudnya ni pilihan Tuhan. Ni ketentuan Tuhan. Tapi boleh jadi dia terlajak berdasarkan kepada makna kehendak, dia boleh kata ni keperluan Tuhan. Sedangkan Tuhan tidak memerlukan apa-apa. Mustahil bagi Allah berhajat kepada sesuatu. Jadi ini benda-benda yang kita akan bincangkan dalam ilmu tauhid secara khususnya lah. Sebab ilmu tauhid dia tak macam ilmu fiqh. Dia tak membincangkan tentang perbuatan hamba. Dia perbincangan yang metafizik, yang maknawi. Yang kita bincangkan makna sesuatu, makna kulli bagi sesuatu. Dia serupa kita bincangkan tentang kenderaan. Kita tak bincangkan tentang kereta. Kereta ni kita boleh tahu lah, ada tayar, ada steering, ada enjin, ada cermin, ada brake, ada gear dan sebagainya, itu kereta. Tapi kita bincangkan tentang kenderaan. Macam mana nak bincangkan tentang kenderaan? Dia benda yang tak ada depan mata kita. Kita tak boleh nak tengok kenderaan, melainkan kita melihat dalam juz'i dia, dalam kereta. Tauhid pun sama lah. Perbincangan ilmu tauhid, kita tak membincangkan tentang sesuatu yang ada, yang dapat dicerap dengan deria mata kita di dunia ni, yang cuma kita dapat maknanya saja dalam jiwa. Dia panggil husulul surati syai' fi dhihni. Hasilnya kefahaman sesuatu, idraku syai' fi dhihni. Hasilnya kefahaman sesuatu dalam diri seseorang. Maka tauhid membincangkan itu. Jadi yang kita akan bincangkan semua tentang makna-makna lah. Tu asal perbincangan yang akan kita bawa dalam ilmu tauhid ni lah. Kita akan cuba pelan-pelan lah. Cuba pelan-pelan buat pergi. Sebab memang masalah banyak lah. Apa yang Imam Ghazali kata tu di zaman kita sangat-sangat berlaku. Berubah makna daripada satu istilah yang asalnya dengan makna yang khusus, kemudian dimudahkan bicaranya sehingga orang ambil yang mudah tu sebagai makna. Padahal kita mudahkan saja. Istinja, kita mudah kata basuh kencing, basuh berak lagu tu lah. Padahal bukan hak tu makna dia. Makna istinja dia ada makna yang khusus. Tapi sebab nak bagi mudah orang faham, basuh kencing, basuh berak. Tapi orang terlalu berpaut dengan terjemahan mudah tersebut sehingga melupakan makna yang asal. Tu benda yang kita nak cuba bawa lah. Kita nak ambil balik makna asal tu. Makna asal tu. Sebab makna asal tu penting. Sebab daripada makna asal tu baru dia boleh dibina ke atas dia kefahaman-kefahaman yang sahih. Kalau makna asal pun tak betul, maka mustahil dibina kefahaman yang soleh atas, kefahaman yang sahih atas makna yang macam tu. Selesai. Baik. Maka Ar-Rahman dan Rahim yang tadi ni, yang asalnya daripada makna rahmah yang mustahil bagi Allah, sah kita gunakan pada Allah dengan maksud mun'im, yang memberi nikmat. Ar-Rahman al-mun'imu bijalailin ni'ami. Tuhan yang menganugerahkan dengan nikmat yang besar-besar, dengan nikmat yang jalilah. Apa maksud jalilah? Azimah, yang agung-agung. Apa maksud nikmat yang agung-agung? Nikmat yang tidak ada sebarang campur tangan daripada hamba di dalamnya. Dia bukan atas usaha dan ikhtiar hamba. Nikmat yang lagu tu Tuhan berikan kepada manusia atas sifat rahmannya. Contoh macam hayah, hidup. Contoh macam iman. Contoh macam Islam. Contoh macam rezeki. Contoh macam deria, panca indera. Contoh macam akal, sihat dan sebagainya. Di benda yang Tuhan bagi kat kita tanpa ada sebarang campur tangan, usaha dan ikhtiar daripada hamba. Yang tu anugerah Tuhan melalui sifat rahmannya. Bila sebut kata Rahim, al-mun'imu bidaqaiqin ni'ami. Tuhan yang menganugerahkan dengan nikmat yang seni-seni, nikmat yang daqiq, nikmat yang halus-halus. Halus lawan bagi agung tadi lah, bukan halus dengan maksud kecil. Nikmat Tuhan tak ada hak kecil. Halus ni daqiq lawan bagi azim. Nikmat yang agung-agung lawan bagi agung. Halus lah. Berdasarkan bila agung tu besar, yang lawan bagi sesuatu yang besar kecil lah. Jadi kita bukan nikmat yang kecil-kecil, tapi makna dia muqabil bagi azim, dia muqabil bagi jalil. Bukan hina tak, tapi dia halus-halus. Sebahagian tok guru tersebut yang seni-seni. Yang seni-seni, nikmat yang seni-seni. Apa maksud nikmat yang seni-seni? Nikmat yang mengikut bagi nikmat yang besar-besar tadi. Contoh macam kesihatan yang berpanjangan. Contoh macam ketajaman pandangan. Contoh macam kepetahan lidah. Contoh macam ketaatan yang mengikut bagi iman dan Islam dan sebagainya. Nikmat-nikmat yang jenis mengikut lagu tu,
dia bukan usul nikmat, dia nikmat yang tabi', nikmat yang mengikut, maka dia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sifat rahimnya. Dia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ataupun melalui sifat rahimnya. Jadi ada bezalah dengan sifat rahman Tuhan, nikmat yang macam ni. Kalau nikmat-nikmat yang ni Tuhan berikan kepada kita, Tuhan anugerahkan kepada kita melalui sifat rahimnya. Iman, Islam, Tuhan anugerahkan kepada seseorang berdasarkan sifat rahmannya, mengasihani ataupun menyayangi. Taklah makna apa pun yang sesuai dengan dia. Kuatnya iman seseorang yang menyebabkan dia boleh junjung perintah Allah dan dia boleh meninggalkan larangan Allah, tu nikmat yang Tuhan berikan kepadanya melalui sifat rahim Tuhan. Sifat rahim Tuhan. Sebab sifat rahman kembali kepada makna yang nikmat yang besar-besar, sifat rahim makna dia kembali kepada penganugerahan nikmat yang kecil-kecil, nikmat yang seni-seni. Itu asalnya. Itu selesai. Satu. Kemudian sifat rahman Allah dia umum kepada makhluk di dunia. Maksudnya sama ada kafir ataupun muslim. Umum. Berbanding dengan sifat rahim Tuhan, anugerah sifat rahim Tuhan ialah anugerah kepada mukmin sahaja di akhirat. Di akhirat. Satu pendapat. Yang tadi ni kita bincang pasal dunia semua. Ada beberapa tunjukan daripada hadis-hadis Nabi SAW yang mengkhususkan sifat rahman di dunia, sifat rahim di akhirah. Seperti mana ya rahimad dunya, ya rahmanad dunya, wa ya rahimal akhirah. Maka ada huraian yang menyebutkan bahawasanya rahman ialah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan di dunia. Maka dia umum kepada kafir dan kepada muslim. Adapun sifat rahim, maka dia ialah sifat yang dengannya Tuhan menganugerahkan kepada hamba-hambanya di akhirat. Maka tidak ada hambanya yang menerima anugerah di akhirat melainkan dia muslim. Melainkan dia muslim mukmin. Maka dia khas bagi orang-orang yang beriman di akhirat. Maka di akhirat nanti bila mana tidak ada lagi sifat rahman Allah sebagai pemula ataupun sebagai Allah tidak lagi memberi nikmat sebagai bernama Rahman, maka tidak ada lagi kafir yang akan menerima rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Tu salah satu makna yang ada yang disebutkan dalam kitab-kitab tauhid tentang perbezaan makna Rahman dan Rahim. Disebutkan Rahman, Rahman am, Rahim itu khas. Daripada sudut penggunaan dan juga kefahaman maknanya. Disebut meletakkan Rahim selepas daripada Rahman, disebut min atfil khas 'ala al-'am. Min atfil khas 'ala al-'am. Ada min zikril khas 'ala al-'am. Ini tak ada ataf. Min zikril khas 'ala al-'am. Menyebutkan sesuatu yang khas iaitu rahim selepas daripada rahman, sesuatu yang am. Bandingannya macam Allah sebut wa hafizu 'alas salawati wa salatil wusta. Dan peliharalah ke atas segala sembahyang dan sembahyang asar. Atas pendapat, atas tafsiran yang menyebutkan salatul wusta ialah sembahyang asar. Maka dikhaskan pada sebutan untuk memberikan ihtimam yang khusus. Macam juga bila sebut rahim selepas daripada rahman ialah untuk ihtimam yang khusus kepada muslimin, kepada orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Habis, maka tu sedikit sebanyaklah. Last lupa. Last berdasarkan kepada sifat Allah yang nama Allah yang tiga yang ada dalam ni menunjuk kepada tiga kategori nama. Satu, Allah menunjuk kepada kategori asma, kategori nama yang khas pada lafaz dan khas pada makna. Apa maksud khas pada lafaz dan khas pada makna? Khas pada lafaz maksudnya lafaznya cuma digunakan kepada Allah. Dengan maksud haram kepada sesiapa menggunakan nama Allah kepada nama dirinya, lafaz Allah tu, melainkan dengan diidafatkan kepada benda lain. Tak apalah, Abdullah tak apalah. Apa nama Abdatullah tak ada masalah lah. Baitullah tak ada masalah lah. Tapi kalau sebut letak sesuatu benda tu dengan nama Allah, haram. Sebab lafaz Allah ialah khas pada Allah sahaja. Dan juga khas pada makna. Makna yang difahami daripada lafaz Allah juga cuma boleh digunakan dan cuma sesuai pada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada perkara lain yang memiliki sifat yang sama yang ditunjukkan maknanya oleh lafaz Allah.
Tak ada satu zat lain yang memiliki sifat wajibal wujud al-mustahiqu li jami'il mahamid seperti mana Tuhan. Maka lafaznya lafaz yang khas, tidak berkongsi dengan siapa-siapa. Makna dia juga ialah makna yang khas, tidak berkongsi dengan siapa-siapa. Adapun Rahman, maka dia khas pada lafaz, am pada makna. Khas pada lafaz, am pada makna. Apa makna khas pada lafaz? Sama makna macam Tuhan. Sama macam lafaz Tuhan. Tidak ada sesiapa yang boleh dipernamakan dengan nama Rahman, melainkan dengan diidafatkan kepada perkara yang lain. Abdul Rahman, okey, tak ada masalah. Rahman saja haram di sisi atas pandangan ulama kita. Sebab lafaz dia khas pada Allah. Lafaznya. Adapun makna dia am. Makna dia am. Iaitu makna dia in'am itu secara umum. Makna memberi itu secara umum. Sebab tu kata dia pergi kepada muslim dan kafir dan sebagainya. Rahim, sifat yang ketiga yang disebutkan, nama yang ketiga yang disebutkan pada lafaz basmalah, dia am pada lafaz dan am pada makna. Am pada lafaz dan am pada makna. Apa maksud am pada lafaz? Lafaz saja itu boleh dipernamakan kepada sesuatu selain daripada Allah. Sah kita namakan seseorang dengan Rahim, walaupun tanpa diidafatkan kepada abdu contohnya. Tak payah Abdul Rahim. Rahim saja pun tak padah. Macam kalimah Malik, boleh diletakkan pada orang walaupun tanpa diletakkan Abdul Malik. Nama Malik saja sah, tak ada masalah. Dia am pada lafaz. Maksudnya lafaz dia boleh berkongsi. Lafaz dia boleh berkongsi Allah dengan makna yang khusus lah. Tapi lafaz yang sama juga boleh diletakkan pada selain Allah. Sah. Dia datang warid. Dan dia am pada makna. Dia am pada makna. Maksudnya makna Rahim iaitu in'am tu juga secara umum. Banyak perkara. Tu 3 jenis pembahagian berdasarkan kepada Asmaul Husna lah. Kalau kita bincang dalam Asmaul Husna yang 99 bahkan lebih itu, maka dia ada kategori itu lah. Ada yang lafaz yang ada asma yang khas pada lafaz, khas pada makna. Ada asma yang khas pada lafaz, am pada makna. Ada lafaz yang am pada lafaz dan am pada makna. Ni diwakili oleh 3 nama Tuhan yang ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Tu sikit sebanyak perbincangannya yang membincangkan tentang basmalah berdasarkan kepada disiplin ilmu tauhid. Ni sikit lah. Kita boleh lajak apa lagi, banyak benda lagi boleh bincang. Tapi ni kadar munasabah. Ni kadar munasabah. Itu. Habis. Jadi ya. Tak payah banyak. Last kita tutup dengan satu kalam daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Ghazali sebut tauhid ini dia ialah satu intipati, satu loop, satu, kita panggil apa? Intipati ya, satu pati yang dibalut dengan 2 kulit. Imam Ghazali sebut at-tauhidu jauharun nafisun lahu qash'arani. Dia satu makna yang bernilai yang dibalut oleh 2 kulit. Macam nyok lah kita tahu, macam kelapa. Isi dalam dia ada tempurung luar, kemudian dia ada sabut luar. Dia balut 2 kali. Lapisan yang pertama ialah lapisan qaulul la ilaha illallah. Lapisan yang kedua, tempurung dia tu, hak sabut luar tu la ilaha illallah, iaitu pengiktirafan secara lisan tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Kemudian makna dia, tempurung dia, kulit yang kedua, lapisan kulit yang kedua ialah membenarkan, mentasdikkan, membenarkan dalam hati, menerima dalam hati makna yang dilafazkan daripada kalimah tersebut. Maksudnya tidak menerima sesuatu pun, sebarang syirik pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lapisan yang kedua. Dan makna tauhid ialah tidak melihat sesuatu pun memiliki sebarang pengaruh ataupun sebarang kuasa selain daripada Allah Subhanahu wa taala lah. Menyerahkan secara mutlak hak tadbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala perkara yang berlaku ini diyakini datangnya daripada Allah tanpa sebarang masuk campur oleh sesuatu pun. Maka tu makna asal bagi tauhid mengikut pandangan Imam Al-Ghazali rahimahullah.
iaitu tidak ada tidak berpaling ataupun tidak berharapkan kepada sesuatu selain Allah, dan menumpukan ibadah, sembahan dan pengabdian hanya kepada Allah. Tu dia punya intipati ataupun jauhar tauhid di sisi Imam Ghazali. Benda tu dibalut dengan satu lapisan, dipanggil kulit yang pertama, kita sebut tempurung lah. Tempurung yang pertama iaitu mengengkarkan segala perkara-perkara yang ternafi dengan qaulu la ilaha illallah. Dan qaulu la ilaha illallah yang diucapkan secara lafaz tu ialah sabut yang berada di luar. Maksudnya zahir ucapan lidah kita dengan lidah secara zahirnya ialah menafikan secara zahir tiada Tuhan melainkan Allah secara zahir. Walaupun kita akan bincang nanti la ilaha illallah dia bukan ayat nafi, dia ayat isbat. Dia bukan ayat insya', dia ayat khabar. Nanti kita bincanglah tentang kefahaman lafaz la ilaha illallah tu. Kita bukan nafikan sebarang Tuhan sebab tak ada. Tapi kita cuma ikhbar di jumlah khabari. Tiada Tuhan melainkan Allah. Bukan kita nafikan adanya Tuhan yang lain dan kita nafikan bukan. Itu kan makna dia. Tu nanti kita bincang dalam makna qaulu la ilaha illallah dalam matan ni. Maka lapisan yang luar ialah pengucapan zahir tiada Tuhan melainkan Allah. Lapisan yang kedua ialah mengengkarkan makna yang membenarkan makna yang diengkarkan melalui lafaz yang pertama, dan isi tauhid yang sebenar ialah menumpukan pengabdian hanya kepada Allah dan tidak berpaling kepada selain daripada Allah. Tu mafhum tauhid secara am oleh Imamul Ghazali rahimahullahu taala. Imam Ghazali dia punya manhaj dalam tauhid dia cantik sikit. Dia jarang nak bincang tentang falsafah dan sebagainya. Dia lebih membincangkan kefahaman umum dalam makna tauhid yang diambil daripada Quran dan juga hadis. Dia lebih cantiklah untuk umum. Jadi kita akan gunakan jugalah manhaj Imam Ghazali rahimahullah dalam kita punya perbincangan kita. Wallahu alam. Sambung pula lah. Ni nak bincang saya bismillah sajalah sebagai pengenalan bagi ilmu akidah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdalas salatin as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kull ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.